Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. InsyaAllah hari ini kita masuk tajuk hadis, tema dia zuhud, makna zuhud dan wara'. Makna zuhud dan wara'. Az-zuhud dua perkataan ni dia memang selalu beringat-ingat zuhud dan wara'. Sebelum kita pergi, kita tengok hadis ni dulu. Hadis ni dalam hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Kalau kita biasa kitab yang popular kan, hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-31. Hadis yang bernombor 31. Kita tengok hadis ni, cuba kita baca. Nampak hadis ni saya guna sunnah.com ni. Kalau boleh buka website, dalam ni ada mengumpulkan semualah kitab-kitab hadis yang banyak. Dan dia ada tahqiq dari bawah. Dia kena ada internet lah maksudnya. Ada internet lah ni. Jadi kita tengok, kita baca. An Abil Abbas Sahl bin Sa'id Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Di hadis diriwayatkan, hadis ni hadis hasan dalam rawahu Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah pada nombor 4102. Dan wa ghairuhu bi asanida hasanah, iaitu dengan sanad-sanad yang baik. Jadi perawi dia semua baiklah. Baik, kita tengok makna dia daripada Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Apa ni maksud dul? Tunjukkanlah. Dul ni perkataan kita kata dalil tu kan. Perkataan ni lah. Dulla maknanya fi'il amar. Dalla ya dullu. Jadi dalla ya dullu dalilun. Itulah perkataan dalil tu keluar tu. Kan? Dalla. Kemudian ya dullu. Masdar dia dalil, dalilun ke masdar. Inilah dalil. Jadi menunjukkan sesuatu kepada kebaikan ni adalah keuntungan buat siapa sajalah. Sebab tu lagi banyak seseorang itu berusaha untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain,
maka lagi besarlah, lagi banyaklah dia punya jariah pahala dia. Okay. Jadi dullani, tunjukkanlah kepada aku ala amalin, ke atas satu amal. Amalan iza amiltuhu, apabila amil tu mana ya? Aku mengerjakannya. Aku telah mengerjakan oleh aku akannya. Apabila aku telah kerjakannya, menyebabkan apa? Ahabbani Allah. Ahabba, Aku lebih dia. Allah telah mencintai oleh aku. Telah menjadikan cinta oleh Allah kepada aku. Wa ahabbanin nas, dan juga menjadi rasa cinta manusia juga kepada aku. Jadi dengan melakukan amalan, satu amalan ni menyebabkan Allah suka dan manusia juga menyayangi dia, suka juga, cinta kepadanya. Jadi Nabi pun sebutkan, ringkas hadisnya, izhad fid dunya. Izhad ni fi'il amar. Izhad fi'il amar daripada perkataan zahada yazhadu. Izhad daripada perkataan zahada. Nanti kita bincang apa makna zuhud ni. Zahada, kemudian yazhadu, kemudian masdar dia zuhud dah. Zuhdan. Ini pun dalilan. Masdar kan mesti patah. Zahada. Jadi apa makna zuhud ni? Zuhud ni kita pun tahu makna zuhud lah. Apa zuhud? Bukan. Jadi nanti kita tengoklah. Jadi izhad fid dunya, bersikap zuhudlah di dunia. Yuhibbukallah, Allah akan mencintai engkau. Kemudian wazhad, zuhudlah fima indan nas, pada apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbukan nas, ia mencintai manusia juga akan mencintaimu. Orang akan suka. An-nas ni bertujuk pada umum. Semua jenis, semua manusia, semua kaum, semua bangsa, semua agama, tak kisahlah. Begitulah kelebihan orang yang zuhud ni. Baik, ini hadis yang pertama. Boleh nampak okey, hadis ni. Okey, seterusnya dalam satu hadis lagi. Sekejap saya daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, kita tengok hadis ni. Kita ambil daripada sinilah. An Abi, okey. Okey, kita baca an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, kun wari'an, takun a'badan nas, wa kun qani'an, takun ashkaran nas, wa ahibba lin nas, ma tuhibbu li nafsika, takun mu'minan, wa ahsin jiwara man jawaraka, takun musliman, wa aqillad dhahik, fa inna kathtratad dhahik tumitul qalb. Baik, jadi kita tengok tadi hadis tentang satu sikap yang pertama, zuhud. Zuhud ni maknanya apa?
Allah kata zuhud dengan dunia, Allah akan sayang. Zuhud dengan manusia, manusia akan sayang. Nanti kita akan masuk apa makna zuhud secara lugah dia, dan kemudian baru secara istilah bahasa Arab apa benda. Okey. Kemudian hadis ni pula tentang wara'. Wara' ni lagi panjang. Jadi Nabi kata kepada Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW sabda kepada dia, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu wari'an, seorang yang wara'. Takun a'badan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Sebaik-baik manusia yang beribadah adalah manusia yang wara'. Wa kun qani'an, dan jadilah kamu orang yang qani'an. Qani'an ni qanaah, cukup, merasa cukup. Takun ashkaran nas, engkau akan jadi manusia yang paling bersyukur. Wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik, dan cintailah manusia apa yang engkau suka untuk diri engkau. Maknanya apa? Sukalah untuk engkau berikan pada orang manusia lain sebagaimana apa yang kau suka juga dapat pada diri engkau. Takun mukminan, jadilah orang yang beriman. Engkau akan jadi orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Ni untuk jadi mukmin. Mukminin sebenar adalah yang suka apa dia? Kepada manusia lain diperoleh sesuatu sebagaimana dia suka untuk diri dia juga. Inilah dia takun mukminan. Kau jadi orang yang paling beriman. Wa ahsin jiwara man jawarak. Apa ni? Ahsin apa? Berlaku ihsanlah kepada jiran yang dekat dengan engkau. Engkau akan jadi muslim yang terbaik. Wa aqil dahik, kurangkanlah ketawa. Kerana fa'in nakasratad dahik, kerana sesungguhnya banyak ketawa tumitul qalb, mematikan hati. Jadi ada Nabi beritahu bagaimana nak jadi orang yang paling beribadah, manusia yang paling hebat ibadahnya. Bagaimana nak jadi manusia yang paling bersyukur. Bagaimana nak jadi mukmin yang terbaik. Bagaimana nak jadi muslim yang sebaik-baiknya. Dan bagaimana nak menjaga semua itu dengan kurangkan ketawa ni. Bagaimana nak menjaga hati daripada mati. Itu kurangkan ketawa. Berapa benda ni dalam ni? 5. Jadi yang pertama kita nak fokus adalah ni wara'. Jadi engkau akan menjadi sebaik-baik manusia. Jadi ini ada 2 hadis hari inilah tema dia, pilihan dia, iaitu bab zuhud dan wara'. Jadi hadis ini pula diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Namun dalam ni tahqiq di sini dhaif lah. 4217. Tidak disenaraikan kenapa. Cumanya dia boleh ada disokong oleh hadis lain menjadikan hadis ni boleh juga diterima untuk sebagai tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafs. Pengubat hati kita. Okey. Baik, kita tengok makna zuhud dulu. Jadi hadis yang pertama tadi. Sekejap saya buka. Tengok balik. Ini tadi. Ini tadi hadis tentang zuhud. Ini hadis tentang zuhud. Boleh ini dapat Dan ini hadis tentang wara'. Ambil sini lah. Ini hadis tentang zuhud dalam Sunan Ibnu Majah juga. Kalau nak tengok ni dalam hadis Imam Nawawi hadis 40 Imam Nawawi, hadis ke-nombor 31. Dan kedua hadis tentang wara'. Baik. Tengok makna zuhud dan wara' dulu. Jadi Allah. Hilang. Jadi az-zuhud ni makna dia at-tark. Itu meninggalkan sesuatu lah.
Ini secara umum lah. Manakala wara' ni makna al-imtina'. Apa maknanya? Menahan Menahan. sesuatu. Itu masuk secara bahasa. Zuhud makna dia apa? At-tarku, meninggalkan. Ini mana? Al-imtina'u, menahan diri. Jadi ini meninggalkan sesuatu dan ini menahan dirilah. Menahan diri. Secara lughah dia, secara istilah dia, makna dia az-zuhud ni panjang sikit az-zuhud engkau at-tarku mala ini makna zuhud. Mana dia? Fil akhirah. Iaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini mana dia zuhud lah. Secara istilah dia. But ikut ikut tu dah dengar macam macam ada recording. Yang kedua apa makna al-wara'? Kita selalu sebut benda ni kan. Apa zuhud wara' kan? Jadi macam-macam sangkaan orang buat. Oh, zuhud ni maknanya pakaian dia mesti lusuh-lusuh ke. Jadi tak faham apa makna sebenar. Okey. Jadi al-wara' apa? Tarku ma qad yadurru fil akhirah. Ini pula makna wara'. Iaitu apa? Meninggalkan apa yang berkemungkinan mendatangkan memberi mudarat untuk akhirat. Yang dalam Telegram ni nampak ke tak? Dapat tak ni? Kat skrin. Sekejap lah. Nampak ke kat skrin saya? Ini kan. Macam mana nak fokus Ni nampak boleh baca kot. Ini makna istilahan dan walughatan. Iaitu apa? Meninggalkan apa yang berkemungkinan memberi mudarat untuk akhirat. Inilah makna zuhud dan wara'. Lepas tu kalau kita tengok apa dalam Quran ada sebut tentang hal-hal ni, tentang zuhud ni contohnya. Banyak ayat-ayat dalam Quran yang menceritakan tentang hal-hal
Demikian, cumanya bukanlah secara kalimah ni, tapi secara konteks ayat. Pertama kita tengok dalam surah 28 ayat 77. Buka surah 28 ayat 77 tentang zuhud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Jadi wabtaghi maknanya berusahalah mencari. Ni berusaha cari. Apa dia? Cari kebaikan lah, cari rezeki. Cari rezeki ya. Jadi kita nampak ramai manusia usaha cari rezeki lah kita kata. Jadi rezeki ni ada jenis-jenis. Jadi ingat ibtigha maknanya apa? Usaha. Tadi perkataan ibtigha. Ibtigha sebenarnya daripada inilah. Ibtigha, kemudian yabtaghi. Kemudian jadi pada masdar dia ibtigha'an. Ibtigha'an. Inilah masdar. Jadi ramai manusia dia kita berusaha cari rezeki kan. Jadi dalam ayat ni juga Allah suruh usaha cari pada apa yang Allah berikan kepada engkau. Maksudnya apa? Rezeki jugalah. Jadi usaha cari rezeki. Jadi rezeki ni ada ada macam-macam jenis. Anwa'u rizq. Jenis-jenis rezeki. Jadi ada terbagi kepada satu rezeki yang umum. Ada juga rezeki yang khas, yang khusus. Dua jenis rezeki, satu yang umum, satu yang khusus. Jadi rezeki umum ni untuk semua makhluk lah. Untuk umum ni maknanya untuk semua makhluk. Semua makhluk dapat rezeki ni. Kita tengok dalam surah 11 contohnya. Ayat 6. Itu surah 11. Ayat nombor 6. Bahkan apa dia? Cacing dalam tanah ke? Semut ke? Kan? Makhluk-makhluk yang ada di dasar laut
di dasar bumi, di atas muka bumi, di langit, yang di atas, di terbang di langit juga semuanya mendapat rezeki ni umum. Orang kafir, orang beriman, orang yang paling besar permusuhan dengan Allah juga tetap dapat rezeki yang sifat ni. Sebagaimana dalam ayat sebelah ayat ni, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada daripada mana-mana pun dabah yang makhluk yang bergerak. Dabah ni juga ada yang sebut makhluk apa saja yang bergerak lah, berjalan di muka bumi ni, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan semuanya tertanggung ke atas Allah dia punya rezeki dia. Rezekinya telah Allah tetapkan. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui tempat penyimpanannya, wa mustaudaha, dan tempat tempat tinggal, tempat menyimpan, tempat dia akan jumpa rezeki tersebut. Kullun fi kitabim mubin, semuanya telah tertulis dalam catatan. Tak. Jadi bagaimana kita lah manusia dalam hadis yang panjang, hadis tentang ketika saat roh dimasukkan kan, ada Allah utuskan malaikat kepada kita. Allah utuskan. Kalau panjang sikit, mustaqar tu dia punya apa? Penjelasan. Mustaqarraha. Mustaqarrah ni tempat dia rumah lah, tempat tinggal dia. Tempat tinggal. Tempat menetap dia. Mustaudaha iaitu tempat menyimpan dia. Juga ada yang tersafsirkan tentang maksudnya tempat dia akan dapat rezeki hidup nanti sampai mana, dan tempat dia mati kat mana. Juga makna dia. Mustauda'a ni kat tempat apa? Akhirnya tempat menyimpan apa? Kat mana akhirnya rezeki dia tamat, kat situ dia mati pula nanti. Itu juga. Tempat yang dia akan nanti, dia akan hidup, bagaimana keadaan dia, dan tempat akhirnya akhirat hidup dia, rezeki dia sampai takat mana. Dan dia tanam, disimpan di mana, dalam tanah, di tempat, di bumi yang mana, semuanya itu Allah tahu. Dan semuanya kullun fi kitabim mubin, telah ditulis dalam kitab takdir Allah yang jelas nyata. Baik. Jadi daripada rezeki umum ni sini ya. Jadi bukanlah pada rezeki ni yang manusia bimbang apa? Dapat rezeki, tak dapat rezeki kan? Silap tu. Sepatutnya nak bimbang tak? Allah kata apa? Kullun fi dah tetap semua. Semua dah tetap. Yang dibimbangkan apabila dapat rezeki apa. Sebab itu daripada rezeki ini yang umum ni, sebenarnya rezeki umum ni apa dia? Dia untuk semua makhluk, dan ia ni apa, jadi ujian. Yang menyebabkan ada manusia yang, cuba tengok surah 17 ayat 20. Surah 17 Jadi rezeki umum ni Allah beri pada semua. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Jadi kedua-dua je golongan ni kami luaskan mereka ini dan mereka yang lain daripada pemberian Tuhan engkau. Golongan mana ni? Golongan yang satu yang nak dunia, Allah bagi je rezeki juga. Satu yang usaha cari akhirat, Allah bagi rezeki. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah pemberian Tuhan engkau itu dapat dihalangi. Maka sebagai orang beriman kita perhatikan, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana Allah memberikan kelebihan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain sebagai ujian di dunia ni. Dan Allah kata walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Sedangkan di akhirat itulah lebih besar kedudukan nanti, dan lebih besar juga kurniaan Allah
Jadi rezeki dunia ni sebagai ujian untuk Allah uji manusia di dunia ni agar sebenarnya apa? Memerhatikan yang mana yang lebih utama dalam kehidupan dia. Ayat ni kalau kita baca daripada ayat yang ni lah. 18, 19. Cuba kita tengok ayat 18 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Jadi siapa yang inginkan apa maksud dia? Sekarang ni kita depan kita kan bicara rezeki ni. Ni zuhud ni kan. Dia berkaitan dengan pandangan manusia tentang hal ni. Jadi man kana yuridul ajilah maksudnya Nak segera. nak apa? Rezeki yang segera. Cepatlah. Aljalna lahu fiha, kami boleh segerakan untuknya di dunia ni. Sebagaimana yang kami kehendaki. Liman nuridu, kepada siapa yang kami hendak. Summa, kemudian kami jadikannya jahannama. Di jahannam itu yaslaha, ke dalam jahannam, mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina lagi, terusir. Jadi di sini ada siapa yang memang tujuan hidup dia cari rezeki semata-mata untuk dunia saja. Sedangkan ayat pertama tadi kita baca apa dia? Ni prinsip orang yang zuhud ni, prinsip dia apa? Kita balik pada surah 28 ayat 77 tu. Ibu tengok kan? Wa batari fi ma atakallah, dan carilah pada apa yang Allah beri. Apa yang Allah beri? Rezeki lah. Maksudnya apa dia? Allah kata, maksud di sini Allah memang jamin beri rezeki. Kan? Daripada rezeki Allah tu yang sepatutnya masuk untuk cari sesuatu. Cari apa? Cari sesuatu yang boleh dapat kebaikan, manfaat untuk akhirat. Ni dia. Dengan meninggalkan apa yang tak manfaat untuk akhirat. Itulah orang yang zuhud tu. Dengan apa saja yang Allah bagi, dia guna cari untuk apa? Apa yang boleh manfaat ke akhirat. Contohlah, kita ni rezeki kita apa? Kita ada lisan, lidah. Ini rezeki kan? Jadi kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa ni? Nak cakap tu fikir, saya cakap ni ada faedah tak akhirat saya? Mata rezeki tak? Kita ada orang tak ada rezeki mata, tak boleh lihat. Sekarang ni kita ada mata, guna nak apa? Nak tengok. Saya tengok benda ni manfaat tak untuk akhirat saya? Ni yang sekecil-kecil ni, belum lagi rezeki yang lebih besar lagi tu. Telinga ni nak dengar kan? Kita fikir nak dengar apa? Nak dengar lagu ke? Nak dengar muzik? Nak dengar apa saja? Fikir dengar ni manfaat tak? Inilah orang yang Allah kata wa batari fima, carilah apa saja yang Allah beri pada engkau. Apa sajalah, sehalus-halus benda. Kadang-kadang kita nampak harta je. Duit ni. Tapi lupa lisan dia, duit banyak ni. Dia pun sedekah kat orang. Kan? Dia nampak sebab yang itu saja. Tapi mulut bukan main lagi. Cakap menyakitkan hati orang. Dia tak nampak ini juga rezeki ni. Kan? Dia salah kat situ. Jadi apa saja yang Allah beri kat dia, dia gunakan untuk dapat manfaat akhirat. Dengan cara apa? Dia kena usaha nak tinggalkan apa yang tak manfaat untuk akhirat. Macam mana kita nak tahu? Sebab tu kena tahu dua-dua. Kan? Jadi kalau kita satu hala nampak yang manfaat je, tapi tak tinggalkan apa yang tak manfaat, dapat faedah tak? Tak dapat. Dia mesti tahu apa yang tak manfaat dan apa yang benar-benar manfaat. Dan ketika itulah berlakunya furqan. Dia ada filter. Dia akan betul-betul jaga. Inilah orang yang zuhud. Zuhud. Jadi rezeki tadi balik pada ni. Sifat manusia ni dia nampak yang ni. Sedangkan Allah suruh kita tengok rezeki yang khusus. Jadi dalam sini Allah uji manusia ni dengan rezeki yang ada, untuk melihat sejauh mana mereka mencari untuk akhirat. Allah beri rezeki semua umum kepada manusia untuk melihat sejauh mana mereka mencari untuk akhirat mereka. Tapi daripada yang ini, ada manusia yang menyebabkan manusia apa? Jadi
lupa kepada Allah. Mereka sangka dengan yang ini, rezeki yang dia dapat ni, memuliakan dia. Menyebabkan mereka ni mulia berbanding dengan orang lain. Kelebihan pula. Cuba tengok dalam surah 34. Ini ya, menjadikan manusia ada yang menjadikan manusia sombong dengan rezekinya. Cuba tengok surah 34 ayat 35 hingga 36. Kita simpan balik surah 28 77 ni, termasuk sekejap. Jadi ada kalangan manusia yang akan dengan rezeki yang Allah beri dia, sedangkan memang semua akan dapat ni, Allah uji sebenarnya. Tapi mereka lupa ini ujian untuk mereka, lalu sehingga mereka kata apa? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Dengan rezeki yang ni rupanya menjadikan manusia bukannya bertambah bersyukur, tapi bertambah sombong. Dia kata kami lebih banyak harta dan anak-anak. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan kami tidak akan dimudaratkan, diazab. Kemudian ayat 36 Allah firman, kul inna rabbi yabsutur rizqa. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Cuba kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi orang beriman sikap dia begini. Katakanlah, wahai Rasul, wahai orang-orang beriman, inna rabbi yabsutur rizqa. Sesungguhnya Tuhan aku lah yang meluaskan rezeki. Jadi dia yang berikan kamu kelebihan anak-anak ni sebenarnya. Bukan sebab kamu. Bukan sebab kamu itu pandai, bukan. Tapi Allah yang menguji dengan Allah beri kelebihan. Liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdiru, dan dia menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi ramai yang manusia tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Jadi apa yang mereka nampak, manusia ni kebanyakannya yang jahil akan nampak dengan ini rezeki ini adalah, dengan kelebihan ada pada mereka, rezeki ini adalah tanda kemuliaan mereka. Dalam surah 23 merasa mulia pula. Mereka merasa mulia. Surah 23 5 hingga 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Jadi adakah mereka ni menyangka bahawasanya tidak lain kami memberikan, meluaskan mereka ni daripada harta dan anak-anak ni, sebagai maknanya itu tandanya apa? Kami menyegerakan untuk mereka kebaikan. Allah kata tak, sama sekali. Ni di sini istifham apa? Ingkari, ingkari ataupun at-ta'jub. Ingat, tanya ni ada dua tujuan. Satu, tanya sebab tanya kan, istifham lah. Istifham ni maknanya tanya. Tanya ada dua. Pertama, talabu asyai', nak dapatkan sesuatu. Ni tanya, betul-betul tanyalah. Kedua, inkari
syai'. Tanya sebab nak ingkar benda tu. Mengingkari sesuatu. Nak bantah, bukan tanya sebab nak dapat jawapan. Faham Kalau kita tengok anak kita ni, kan, kita tanya dia, tak selesai lagi, kita tahulah, kan. Jadi ni tanya dalam Quran yang maksud ni adalah yang kedua, untuk membantah perbuatan buruk mereka tu. Adakah mereka sangka kami meluaskan rezeki mereka, akan berikan harta dan anak-anak kepada mereka ni, tanda kami ni menyegerakan kebaikan untuk mereka, bahkan kemudian Allah selangi dengan bal. Bal ni apa? Lagi kuat, maknanya bal ni menyangkal, nama dia idrob. Bal pula, bal ni ini nak istifham, yang ni bal. Bal ni idrob. Fungsi dia menyangkal, menyangkal kenyataan sebelum. Macam itulah, itu fungsi bal. Bahkan salah. Bukan macam tu, bukan macam yang kamu sangka. La yash'uru, mereka sebenarnya tak sedar yang mereka sedang diberi istidraj. Itu sebenarnya istidraj. Mereka tak sedar yang mereka sedang diberikan istidraj. Bukan al-khair tapi al-syarr. Bukan al-khairat tapi al-syarrat. Keburukan yang mereka sedang dapat. Jadi ini orang-orang yang jahil lah. Sedangkan bagi orang yang zuhud ni, yang ni, dan sentiasa cari manfaat untuk akhirat dia, tengok ayat yang ke-57. Ayat 57. Ni, sebab apa? Ni mereka ada ilmu. Orang berilmu adalah orang yang khasyatillah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim sesungguhnya orang-orang yang mereka ni khasyati rabbihim, sikap mereka apa? Musyfikun. Jadi zuhud ni ada makna juga musyfik. Musyfikun ni maknanya, musyfikun ni perkataan takut juga. Kita sebut syafiqah, kan? Syafaqah. Perkataan tu lah. Jadi musyfikun ni takut dalam keadaan apa? Menyelamatkan. Dengan dia sanggup selamatkan sesuatu kerana bimbang akan diapa-apakan lah. Itu maksud musyfikun. Jadi mereka sentiasa jaga diri dia, apa yang dia buat ni, amalan dia, supaya tak sia-sia, supaya takut ni kan Allah tak terima, macam mana. Itulah dia orang-orang yang zuhud ni. Baik. Jadi ini rezeki umum. Jadi rezeki umum untuk semua makhluk, dan dia sebagai ujian untuk kita manusia ni. Dan dari rezeki ini je menyebabkan orang yang itu sombong dan merasa mulia dengan apa yang dia ada. Jadi ini yang salah. Jadi ingat, tak ada bezanya siapa dapat rezeki umum ni dengan binatang, ataupun antara orang mukmin dengan orang kafir. Rezeki ni tak membezakan apa-apa. Ingat, ramai manusia usaha cari rezeki ni, kan? Ni rezeki umum kat dunia ni. Ramai usaha cari ni. Jadi tak ada membezakan antara dia dan kafir, tak ada. Tak ada bezakan. Yang membezakan adalah rezeki yang khas. Ini. Cuba tengok. Khas untuk siapa ni? Khusus ni untuk orang beriman saja. Yang ini membezakan antara betul tak dia mukmin, ataupun sebenarnya dia tak ada beza macam orang dengan orang mukmin pun. Tak ada beza. Jadi selama ni kita fahamkan rezeki kita nampak, usaha cari apa sebenarnya? Cuba tengok. Jadi apa rezeki yang umum ni? Rezeki yang khusus ni, orang beriman ni. Lepas tu doa Nabi yang Nabi sebutkan, apa rezeki dia? Antaranya, Allahumma inni as'aluka ilman. Jadi rezeki untuk orang beriman ni pertama ilmu. Ilman. Ilmu yang memberi manfaat. Nafi'. Kemudian rezeki tu halal. Rizqan tayyiban. Kemudian amalan dia mutakabbalan. Ni tiga lah kategori ni lah.
sebenar-benar rezeki yang patut kita usaha untuk cari. Orang beriman akan usaha untuk gunakan ini semua. Dan daripada inilah adanya doa Nabi yang banyak lah. Ini antaranya doa Nabi ni, Allahumma inni as'aluka apa dia? Allahumma kfini bihalalika, kan? Doa tu. Ya Allah, berikanlah aku, cukupkanlah aku yang halal. Yang baik ni maknanya yang halal. Yang apa dia? Untuk akhirat. Yang baik, nafi'an, bermanfaat untuk yanfa'u fil akhirah. Halal, baik, dan bermanfaat untuk akhirat dia. Dan rezeki yang mana yang kekal? Umum ke yang khusus? Yang ini akan lenyap. Ni kat dunia saja. Ni dunia saja. Dunia je. Ni dunia. Yang ini kekal. Sebab dia apa? Ada kat akhirat. Banyak hadis tentang ni. Antaranya Nabi sebut, apabila mati anak Adam, terputus semua amalan. Kecuali berapa? Terputus semua. Benda kat dunia semua terputus. Kecuali 3 je. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Lagi sedekah yang jariah. Rezeki yang ditukar kepada manfaat untuk akhirat dia. Lagi doa anak soleh. Itu amalan dia lah. Itu semua termasuk bahagian ni. Dan ada satu ayat dalam Quran tentang rezeki juga. Cuba buka surah 16. Rezeki yang ini. Rezeki yang ini. Ayat 96. 1696. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi apa saja yang ada dengan kamu adalah akan lenyap. Ni sifatnya rezeki yang ni lah, yang umum. Ni Allah bagi. Sebab tu Allah bagi kepada semua makhluk. Allah bagi semua. Kan? Orang yang jahat mana pun dia dapat rezeki ni. Sebab apa? Ini sementara je. Kan? Summat at-tarruhu. Kan? Kata ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah doa dalam surah 2 ayat 126 tu. Dia minta kepada Allah apa dia? Rezeki kepada orang beriman saja daripada buah-buahan ni. Jadi Allah sekejap masuk ayat tu. Ayat ni 126. Jadi dia minta Nabi Ibrahim doa kepada Allah, minta rezeki semua kepada siapa? Beriman. Hanya orang beriman saja ni, khusus. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikan rezeki hanya kepada orang beriman saja. Tapi tidak, sebab apa? Sifat rezeki ini ada 2, ingat. Yang umum ni semua dapat. Jadi qala, Allah kata wa man kafara fa umatihu qalilan. Dan orang yang kafir kami beri umatihu qalilan. Jadi rezeki am ni sebenarnya apa? Qalilan. Ni rezeki yang sebenarnya sementara. Kemudian summa attaruhu ila azabin nar. Kemudian kami akan paksa mereka dalam neraka jahanam. Jadi ingat, rezeki yang ini lenyap, tak ada apa-apa. Cuba kita perhatikan apa yang kita sekarang, kita semayang untuk apa? Kat mana? Kita sediakan tak untuk manfaat kepada rezeki yang lebih besar kat akhirat? Untuk ni. Ni untuk 3 ni. Sediakan tak?
Balik pada surah apa ni? 16 ayat 96. Jadi wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada dengan Allah itulah yang kekal, yang berbaki, yang akan tinggal. Apa dia? Ni ya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik yang kita gunakan untuk akhirat. Ingat, rezeki baik halal dah. Tapi boleh jadi apa? Dia lebur begitu saja. Pahalanya dapatlah sebab kita usaha mencari yang halal, dapat pahala. Tapi yang lebih baik apa? Kita nak jadikan ia bermanfaat untuk akhirat dia. Dan semua ni apa? Amalan itu, amalan yang kita buat diterima oleh Allah. Jadi walana jaziyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan membalas kepada orang-orang yang sabar dengan rezeki yang Allah beri ini. Mereka tukarkan nilainya kepada sesuatu yang tidak nampak di pandangan mata, zahir di dunia ni, kerana beriman kepada perkara yang gaib, iaitu pahala yang gaib di sisi Allah di akhirat. Sebab itu Allah kata mereka ni adalah orang yang sangat sabar, yang paling sabar. Lebih sabar daripada orang yang melabur dekat mana saham ke, kat mana-mana ke. Sebab apa? Sifat dia adalah gaib, beriman dengan iman yang tinggi. Bi ahsana ma kanu ya'malun, dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi inilah zuhud. Jadi balik pada ayat 28-77 tu, maknanya adakah kena tinggal ni macam mana ni sampai tak boleh buat apa-apa? Sebab tu Allah kata wala tansa, ini balancing, balance. Wala tansa nasibaka minat dunia, dan janganlah engkau melupakan bahagian nasib ni, bahagian di dunia. Sebab itulah makna zuhud ni satu lagi, iaitu tarku, satu lagi tambahan, fuduli al-mubahat. Orang yang zuhud ni sampaikan ni, dia meninggalkan sesuatu yang mubah pun ditinggalkan. Faham tak? Mubah ni apa? Harus, boleh je buat, tapi tak ada faedah kat dunia, kat akhirat tak ada. Faham? Kita ada duit hak kita kan. Saya nak beli ni saya saja, nak seronokkan kita punya keinginan manusia kan. Itu pun sampai dia, sebab apa? Dia nak cari, kalau tak ada faedah, saya tak buat. Sebab apa? Dia tengok terbatasnya umur kita, singkatnya masa kita ni. Rugi, dia tak nak rugi-rugi. Kalau tak ada faedah, tak payahlah. Kan? Kadang-kadang ada benda yang harus, kan? Akhirnya ramai manusia sibuk dengan yang harus ni, akhirnya apa? Pahala dia tak ada kat akhirat juga, rugi juga. Dia rasa benda tu tak ada usaha lah, contohnya. Ya, tak ada masalah, tapi inilah zuhud. Dia meninggalkan apa yang tak bermanfaat. Tak manfaat bukannya benda haram. Ni bukan tinggalkan haram. Itu dah clear dah. Memang. Tapi benda tu walaupun okey, tapi tak ada faedah. Sebab itulah ini zuhud. Beza dengan warak ni. Makam zuhud dengan warak mana lagi tinggi? Makam zuhud lebih tinggi. Warak apa? Meninggalkan apa yang berkemungkinan memberi mudarat. Iaitu apa dia? Meninggalkan yang haram dan syubhat. Jadi meninggalkan benda yang haram ni apa? Jelas memberi mudarat. Yang ni pula kemungkinan beri mudarat dekat mana? Akhirat. Bukan dunia, ni tak sebut dunia. Akhirat dia. Inilah orang yang beza kan dua ni. Inilah beza antara zuhud dan warak. Boleh nampak tak? Jadi bukanlah zuhud dan warak ni pakaian dia, berjahit-jahit dia, bukan macam tu.
Boleh jadi orang yang zuhud ni kaya. Boleh jadi orang warak juga kaya. Tapi dia warak. Itu maksudnya kerana dia usaha ni. Nampak macam mana? Dia dah tinggal semua tapi Allah bagi rezeki lagi lebih kat dia. Kan? Macam Abdul Rahman bin Auf. Betul tak? Semua. Sangat kaya kalau tengok berapa banyak dia boleh buat. Bahkan dia pergi Mekah. Siapa? Abdul Rahman bin Auf kan? Dia pergi hijrah kosong. Tak ada apa-apa kan? Abdul Rahman bin Auf kan? Betul kan? Lalu dia cari pasar kan? Ke siapa? Uthman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf kan? Jadi dia pergi tanya pasar mana, dia jual apa? Niaga susu lah. Dan dia kaya balik sekejap je. Jual tali gini dulu. Tali unta. Jual tali unta dulu kan. Kan lepas tu dia bukan main kaya. Begitulah orang yang ingat zuhud ni bukan pada zahir. Ini alat amalan apa ni? Ini amalan hati. Sebab itu kita janganlah sikap, oh dia ni zuhud, oh dia ni warak. Kita tak boleh mudah-mudah cakap orang zuhud dan warak. Sebab apa? Zuhud dan warak adalah amalan hati. Nilai zuhud dan warak adalah di sisi Allah sahaja. Kita tak tahu hakikat zuhud dan warak yang sebenar pada seorang tu. Sebab itu zuhud dan warak amalan hati. Jadi ini membezakan. Ingat zuhud ni apa? Meninggalkan apa yang tak manfaat walaupun benda tu harus. Walaupun benda tu harus. Sedangkan orang yang warak ni apa? Oh, dia sentiasa berhati-hati, takut jatuh kepada hal yang haram, yang jelas mudarat. Dan juga dia akan tinggal yang mungkin boleh bagi mudarat. Ini termasuk apa? Akidah dia, ibadah dan muamalah dia. Contohnya akidah. Hari ni kan akidah, ada banyak nak ajar benda-benda yang tentang bagi mudarat, syubhat. Kita clear, kita nak tauhidkan Allah, tapi ada orang ajar apa dia? Boleh pakai tangkai, boleh percaya itu sebahagian ni. Benda ni syubhat. Kalau tentang benda tu boleh jatuh dalam syirik macam mana? Benda-benda yang tak pasti ditinggal. Ataupun benda yang sunnah dan bid'ah ni, boleh kau buat asal boleh, yang penting baik kan? Kalau benda tu rupanya Nabi Allah tak terima macam mana? Ditinggalkan. Dia ambil yang betul-betul ada hadis Nabi yang sunnah. Itu dalam hal ibadah dia. Dalam hal muamalah juga. Kan? Juga dia jaga. Takut apa? Rupanya hal ni memberi mudarat dekat akhirat dia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata wa man ittaqa syubhat. Saya cari hadis tu. Hadis yang biasa kita baca. Hadis apa? Al-haram al-halalu bayyinun. Sekejap Baik, tengok dalam hadis ni. Jadi ini hadis daripada siapa ni? Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Kita baca al-halalu bayyinun wal haramu bayyin wa bainahuma musyabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqal musyabbahat istabra'at lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat kara'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ah. Ala wa inna likulli malikin himan ala inna himallahi fi ardihi maharimuh wa ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb.
Jadi al-halalu bayyinun, yang halal tu je jelas. Jadi ingat, kita ada 3 benda. Dia ada 3. Dari padang yang mana Padang yang ni lah. Dia ambil gambar. Oh, Dia kena ambil. akan ambil. Dia tak boleh nak berhenti ni. Kalau nak ambil gambar mana? Ustaz ni. Oh, sorry. Tengok. Lepas lagi. Okey. Jadi kita kata juga rezeki lah juga 3 pembahagian tadi. Rezeki pertama ada halal, kemudian haram. Mushtabihat. Ini haram. Yang ni, yang halal ni dia jelas. Yang ni pun jelas. Yang ni dekat antara kedua ni samar. Yang ni yang sama-sama, yang ni tak tahu. Jadi sikap orang yang warak ni apa? Jadi ni jelas. Jelas. Masalahnya kat tengah-tengah, dia akan ambil kemungkinan ke ataupun dia akan tinggalkan, dia pilih yang betul-betul jelas je. Dia akan tinggal lah. Faham Tak ada kemungkinan-kemungkinan. Sebab ni hal akhirat. Beza dengan dunia. Dunia kita kena ambil kemungkinan tak? Dunia kena tak ambil kemungkinan? Kenalah, sebab tu Nabi ajar. Nabi kata apa? Ketika Nabi tengok kan, dunia ni dia begitu. Sebab tu Nabi datang bawa akhirat dia konkret, clear. Kamu buat ni, inilah jalan dia. Sebab tu tentang dunia ni contohnya ketika Tamar kan, kisah apa? Pendebungaan kan? Tamar kan. Nabi pesan, oh kenapa buat macam ni? Cuba tak payah buat kan. Dulu mereka tinggalkan buat. Habis kurma tak ada tahun tu kan. Yang Nabi kata, apa dia? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Aku tak suruh pun, aku cuma cakap je. Kamu lebih tahu tentang tu. Jadi urusan dunia ni sifat dia begitu. Macam nak berniaga. Kita nak labur modal kan. Rugi kemungkinan rugi, kemungkinan tak. Macam tu. Jadi kita boleh pilih. Kalau untung alhamdulillah, kalau tak apalah, kita ada plan B pula. Akhirat ada tak plan A, plan B, plan C, plan D? Tak, satu plan je. Ikut jalan Nabi dan para sahabat. Itulah jalan dia. Dalam surah surah 12 contohnya. Al-Quran juga menyebutkan tentang akhirat ni satu jalan. Surah 12 dulu. Ayat 108. Qul hadhihi, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan aku. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas satu jalan ni. Ala basiratin, di atas ilmu yang Allah berikan. Ana wa man ittaba'ani, dan aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan tidaklah aku daripada kalangan orang-orang yang menyekutukan. Ada banyak pula campur. Cara-cara yang lain. Jalan nak tauhidkan Allah, kat mana jalan dia?
Nak belajar apa? Tauhid. Hari ni macam-macam kan? Nabi ajak sahabat belajar tauhid kat mana? Quran lah. Awalam yakfihim, tak cukup kah? Dalam surah, ini surah apa ni? 12 108. Cuba tengok lagi surah 29 ayat 51. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup untuk mereka bahawasanya kami telah turunkan ke atas engkau Muhammad kitab yang dibacakan ke atas mereka. Jadi ini fokus dia sebenarnya kepada bab iman, tauhid, hati ya. Hati, iman. Inna fi dzalika la rahmah. Sebenarnya pada demikian itu turunnya wahyu ni rahmat daripada Allah supaya nak betulkan akidah manusia. Dan peringatan untuk siapa yang mahu, kaum yang mahu beriman. Jadi tak cukup. Jadi kitab akidah yang paling solid sekali nak faham adalah Al-Quran lah. Al-Quran lah. Nabi bawa Quran lah untuk kenal siapa Tuhan. Kita nak kenal Allah. Ikut falsafah ke ikut wahyu? Ikut wahyu lah. Jadi ada hari ni zaman lepas tu apa? Kenal Tuhan melalui falsafah ketuhanan. Kan? Itu masalah dia. Kita kenal Tuhan melalui falsafah ketuhanan. Tuhan dia ukur dulu ukuran yang dinampak dengan, sebab apa? Cara nak mengenal sesuatu dia ada 3 kan. Kita nak kenal satu, pertama apa? Mesti pernah lihat. Betul? Pernah lihat kita boleh kenal. Tu syarat nak mengenal. Kedua, pernah ataupun kalau tak pernah lihat boleh buat contoh. Kan? Boleh buat contoh. Faham? Contohnya harimau ni macam mana? Saya tak nak tengok harimau. Alah, cuba tengok kucing. Kucing tu kecil. Harimau tu besar tu. Itu contoh tu yang kedua. Pertama, lihat dengan mata sendiri. Kedua, dengan contoh. Yang ketiga dengan apa? Sam'iyat, dengan perkhabaran. Tu je, rasa tak boleh. Dengan perkhabar, ni dah 3. Sekarang ni Allah boleh tak lihat? Boleh. Cara yang pertama boleh tak untuk Allah? Boleh tak untuk Allah yang pertama? Dengan mata? Tak boleh. Allah Maha Ghaib kan? Cara kedua boleh tak? Buat perumpamaan macam ni Allah boleh? Tak boleh. Jadi cara untuk Allah hanya yang ketiga, sam'iyat dengan wahyu. Bukannya buat sesuatu. Contohnya syarat sesuatu itu adalah Tuhan, dia mesti apa? Mesti tidak berjisim, mesti tidak bertempat, mesti tidak beritu. Itu manusia yang buat syarat dulu dah. Sebab tu bila dia letak syarat tu dulu, kemudian dia ambil acuan yang maha agung untuk masuk kat syarat yang kecil, yang sempit tu, boleh tak? Tak boleh lah. Maka ketika itu dia akan apa? Ada ayat yang berlanggar dalam Quran. Ayat tu berlanggar dengan syarat yang dia sendiri telah tetapkan sejak dari awal. Agak-agak macam mana? Dia akan ubah tak ayat tu? Alamak, ayat ni berlanggar dengan syarat yang kami dah tetapkan. Maka kita kena takwil lah ayat tu. Kena tukar lah ni. Tak boleh ni. Allah kata macam ni. Tak boleh. Saya kena ubah lah. Itulah masalah dia. Faham? Sedangkan Allah sendiri yang kenalkan diri dia, berimanlah dengan apa yang dia sendiri sebut. Contohnya itu syubhat. Nampak kekeliruan. Jadi ambil yang mana? Yang paling yakin sekali apa dalam Quran, ambil lah. Berimanlah dengan Quran tersebut. Jadi cukup. Yang itulah. Jadi ini semua adalah contoh. Kita nak ambil jalan yang selamat. Sebab itu dalam bab akidah, dalam bab juga ibadah. Ni tadi akidah ni. Yang ibadah pula macam mana pula? Yang terbaik, yang jelas. Kita ambil yang paling jelas. Zikir, nak zikir macam mana? Yang paling jelas sekali zikir, ada tak? Ada kan? Ke kena ambil yang kemungkinan okey juga? Ambillah yang jelas sebab kita tak tahu hakikat dia nanti. Jadi itulah dia, menangkanlah yang paling jelas.
Itu dalam ibadah. Dalam muamalah pula pun sama juga. Kemungkinan juga sebab Nabi ada kisah Nabi pernah bangun balik rumah daripada tilam dia lah. Bangun lalu nampak ada kurma jatuh. Kurma, sebutir kurma. Jadi Nabi pun nak ambil nak makan, Nabi tak jadi makan. Sebab apa? Nabi bimbang, ini bukan hadiah silap ni sebutir kurma pun Nabi kata, oh tak boleh. Kemungkinan ni syubhat. Kemungkinan ini aku makan rupanya ni adalah barang sedekah. Lalu Nabi pun tak berani, Nabi tinggalkan. Begitu sekali ya. Ini bab makanan, bab rezeki. Jadi 3 bab ni kita kena jaga. Bab akidah ambil yang jelas ada dalil. Bab ibadah ambil yang jelas ada dalil. Bab muamalah juga urusan kan, harian juga ambil yang jelas. Inilah orang yang apa? Wara'. Jadi zuhud ni apa? Tinggalkan yang tak bermanfaat, dan wara' ni tinggalkan yang kemungkinan boleh bagi mudarat. Ini adalah hari ini pelajaran kita. Betapa pentingnya berusaha untuk zuhud dan wara'. Jadi itulah. Mudah-mudahan kita lebih fahamlah apa makna zuhud dan apa makna wara'. Berdasarkan 2 hadis tadi. Cuba kita baca balik hadis yang kita bincangkan. Hadis pertama kita baca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Maknanya apa dia? Dia dah faham tadi makna dia? Zuhudlah, itu tinggalkanlah apa yang tidak manfaat ni. Di akhirat ni, tinggalkanlah, bukan maknanya tinggalkan dunia ni, iaitu apa yang di dunia ni tak bermanfaat untuk akhirat, kita tinggalkan, maka akan menyebabkan apa? Allah suka kat kita. Wa zahad fi ma 'indan nas, dan juga tinggalkanlah apa yang ada di tangan manusia. Yang mana? Yang juga tak beri faedah. Kalau boleh apa? Tinggal, jangan tamak, jangan tak beri manfaat, sekadar untuk apa? Melepaskan nafsu kita sahaja. Dan hal ini juga apa? Yuhibbukan nas, Allah akan memberikan, menanamkan rasa suka orang kepada kita. Dan yang kedua, hadis daripada mana tadi? Abu Hurairah, kunu wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara', engkau akan menjadi sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah. Dengan ni, sebab apa? Dia jaga semua kan ibadah dia. Dia jaga akidah dia tadi, dia tak nak, dia ambil yang clear, yang betul-betul jelas ada dalil. Dia nak buat ibadah dia. Dia nak beriman kepada Allah apa dengan dalil yang jelas. Dan dia berurusan juga untuk dapatkan rezeki di dunia juga dengan sesuatu yang jelas. Inilah sebaik-baik orang yang menjaga ibadah dia kepada Allah. Boleh itulah ringkasnya pada pagi ini tentang hadis. Ini dua-duanya daripada Sunan Ibnu Majah. Yang ada juga dalam Imam An-Nawawi. Selalunya memang tajuk dua ni, iaitu zuhud dan wara', dia tak dapat dipisahkan, dia selalu digabungkan. Baik, sampai sini dulu untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.